Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Okey, saya hari ni bersiaran lagi. Alhamdulillah, hari ni saya bersiaran dapat ya dekat FB. Alhamdulillah. Saya bersiaran ni kerana telefon saya tak boleh nak rakam dan tak boleh nak buat apa. Saya dah panggil 2-3 orang dah, tolong tengok, pergi kedai. Tak lepas juga. Ni saya tawakal lah ni. Kok ada yang lepas saya live kan ni. Okey, saya seperti nama di Facebook saya ya. Saya tujuan buat FB live ni, saya melihat berkali-kali ada pencanggahan di dalam Facebook saya. Pencanggahan yang melibatkan pendapat lah ya, pendapat. Hingga ada perbalahan. Jadi saya berfikir saya perlu membuatkan live FB ni untuk mengurangkan perbalahan tadi. Okey, saya tidak bangga digelar sebagai perjalanan mimpi yang terakhir. Saya tidak bangga. Ujian saya apabila mendapat perjalanan mimpi yang terakhir, ujian saya berat sebenarnya. Ujian saya berat. Mungkin orang kata orang lain lebih berat. Ya, mungkin ada. Tapi apabila saya nak dapat ujian ni, saya dapat juga tanggungjawab ini juga berat. Berat. Bukan ringan. Apa yang nak ditanyakan tentang mimpi, tanya je sekarang. Saya rasa saya ni ramai yang tengok ni dan boleh tanya je. Saya cuba baca dan saya cuba jawab. Saya nak bagi tahu ya. Saya berfikir sudah lama, berbulan-bulan. Yalah, saya memang susah nak, kecuali orang datang depan-depan saya bagi tahu. Saya memang susah. Saya jenis berfikir dulu. Berfikir dulu. Saya bukan sejenis nak buat terus buat, bukan. Jadi kat sini saya nak bagi tahu ya. Pendapat semua agak luar biasa ya di komen. Minta macam ni lah, saya minta bersabar ya. Bersabar atas apa yang orang hina tu, kena banyak bersabar. Mungkin dia tak faham atau mungkin dia tak berapa clear lagi. Baik, saya nak bagi tahu. Ini dari perjalanan mimpi yang terakhir saya. Saya mimpi satu kali sahaja. Jangan jadikan apa yang saya cakap ni berkali-kali ke apa ke menjadikan fitnah, bukan. Sebenarnya tujuan saya cakap ni nak perbanyakkan umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini ke syurga Allah, bukan kepada ke neraka Allah. Itu tujuan asal saya. Jadi apa yang saya diperlihatkan di alam akhirat, saya ingin memberitahu tanpa idea saya dalam kepala. Saya tidak berilmu, saya orang biasa. Jadi saya tidak mencampur aduk segala ilmu. Kerana saya ni orang biasa. Jadi saya bukan ustazah. Saya bukan menghafal. Saya buat kehendak sendiri dan menjalani kehidupan sendiri. Biasa sahaja saya ni. Orang biasa. Dan saya pun berfikir. Apa yang saya nak cakap hari ni saya berfikir. Lama saya berfikir. Bukan sehari dua saya berfikir. Saya berfikir berbulan-bulan, malah bertahun pun ada. Baik, saya nak bagi tahu Allah Subhanahu Wa Taala ni yang kita tidak mampu melihat dia atas kehendak kita kecuali kehendak dia. Allah Subhanahu Wa Taala pertama dia menciptakan kalimah dia. Ayat-ayat dia. Kalimah-kalimah dia. Lepas tu barulah dia menciptakan yang kedua iaitu arsy. Okey, daripada arsy tadi keluarnya cahaya. Cahaya apa? Cahaya putih. Apa yang putih? Cahaya apa putih? Malaikat pun putih. Manusia macam kita pun putih. Ada nama cahaya tadi. Ada nama.
Cahaya putih diberi nama Nur Muhammad. Nur Muhammad. Cahaya Muhammad. Nampak tak? Ya. Yang kedua, cahaya apa diciptakan? Cahaya merah, cahaya hijau, merangkumi penciptaan-penciptaan Allah. Jadi, saya sebenarnya sepatutnya cari diri. Diri kena cari sendiri. Bukan kita pergi kata orang tu sesat lah, orang ni sesat lah. Sebenarnya, mu tu tak erti. Mu tak faham dirimu sendiri. Jadi mu kata orang tu tak betul, orang ni tak betul. Salah ya. Allah menciptakan yang pertama kalimah dia. Yang kedua arsy, arash dia. Yang ketiga cahaya dia. Cahaya dia. Ya, kita ni, anggota ni, batang tubuh kita ni, kalau tak ada cahaya orang panggil bangkai. Kalau tak ada cahaya orang panggil bangkai. Ya. Sama saja. Jadi kat sini saya nak bagi tahu jangan bergaduh. Cari ilmu baik-baik, pergi cari tok guru, cari orang alim, orang warak, orang yang betul-betul jujur memberi ilmu yang baik, menyampaikan ilmu yang baik. Barulah kita ni kenal diri kita. Nanti kalau kita mati, kita tak kenal pun diri kita, tak tahu kita ni apa, bermasalah lah. Kita cakap pun pelik nanti. Sebab kita tak kenal diri kita. Kita ni belajar, perlu mengenali diri kita. Barulah kita boleh tunding orang tu, tunding orang ni. Okey. Saya nak bagi tahu juga ya. Kita ni apabila bercakap, jangan berlebihan kata dekat orang. Setiap tutur kata kita, setiap patah tulisan kita, kita akan dipertanggungjawabkan. Sekiranya hamba Allah itu memperkatakan apa yang aku tulis, apa yang aku kata, aku akan bertanggungjawab. Yang mu duduk kata dekat orang, mu duduk kata dekat tulis tunding-tunding orang, mu nak bertanggungjawab tak? Tak mahu. Kamu akan jadi golongan orang munafik. Ya. Jadi, kita kena kenal diri kita. Pertama, Allah menciptakan kalimah-kalimah dia. Yang kedua, arash dia. Dari arash dia, Allah ciptakan cahaya. Cahaya putih. Merangkumi apa? Cahaya putih. Udara, kamu boleh genggam tak udara? Cahaya putih. Tak boleh. Air, kamu boleh genggam tak? Genggam tak? Boleh cerita tak? Air. Cahaya putih, tak boleh. Malaikat, kamu boleh cerita macam mana? Malaikat, air, kamu boleh cerita air macam mana? Kamu kata air. Pencipta. Begitu juga dengan kita punya ni, batang tubuh kita ni, ada juga cahaya. Nama cahaya dia Muhammad. Mengerti ke tak? Yang muda bertekak-tekak, tak tahu apa benda, tak tahu. Aku pun pelik lah. Jangan dia mengaku sangatlah. Nanti orang kata mu ni tak belajar. Tapi nak bercakap. Mu belajar dulu. Kenal diri tu. Allah cipta apa? Allah buat apa? Barulah mu pergi kepada hukum-hukum yang lain. Ya. Macam tu lah kita ni. Kalau kita tak kenal diri kita. Kita ni macam bangkai je. Macam bangkai je. Sekiranya kita kenal diri kita. Barulah kita mengenal keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Okey. Dekat sini apa lagi ya yang bertekak-tekak sangat ni? Cari tok guru ya, cari tok guru. Cari ramai lagi tok guru dalam Malaysia ni. Jangan hina tok guru. Cari tok guru yang tak ada pangkat dunia. Jadi mereka pun baik-baiklah sebab dia tak ada upah dunia pun. Dia pun tidak bercakap kena bayar ceramah dia. Dia bagi free aja. Tok guru macam ni dia bagi free je. Ni ilmu free, ni ilmu. Apabila dia mengenal Allah, dia tak ambil bayaran. Allah tu kaya, maha kaya. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasa, itu Allah yang punya. Jika kena bayar, kena ada pangkat, itu bukan. Cari orang yang betul-betul
jujur, ikhlas memimpin kamu. Ya. Okey. Yang keseterusnya saya nak bagi tahu. Pergelutan dekat sini amat ketara ya. Menunding orang yang makan riba. Saya nak cerita di dalam neraka Allah. Dengar baik-baik. Di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, saya diberi perjalanan di dalam itu selama masa akhirat 1 jam lebih. Saya meraung kawasan dan saya juga diperkenalkan ahli-ahli neraka yang bagaimana. Oleh kerana saya ni dilabelkan oleh malaikat pengiring sebagai kurang cerdik sikit. Maksud saya kurang ambil tahu. Jadi saya dilabelkan dengan mereka, saya ni kurang cerdik sikit. Jadi lorong 40 iaitu lorong orang yang menyakiti wanita. Tak kiralah wanita tu ibu ke, adik perempuan ke, isteri ke, wanita lain. Ataupun berkenaan dengan wanita. Lorong 40. Itu semua laki-laki. Ya. Saya nak cerita pasal riba. Ramai yang kata pasal riba. Okey. Yang kamu membeli rumah satu. Pengangkutan kamu pun satu. Melalui loan. Melalui loan. Tak habis bayar lagi. Dan orang lain pun tunding kamu. Kamu ni pemakan riba. Mati masuk neraka. Salah, dek. Salah. Benda tu satu. Dia tak beli dua. Dia tidak menghimpungkan dia punya harta. Dia tidak menghimpungkan dia punya harta. Ada orang tahu, kenapa tak sewa? Adik, mu ni macam mana ni? Buat hukum Allah suka-suka hati je nak sumbat orang dalam neraka. Tak baik macam tu sikap. Dia, jika keperluan kita atas muka bumi ni, kita belilah rumah satu. Kereta satu. Yang biasa mengikut kemampuan kita untuk kita menjalani atas muka bumi Allah. Tidak riak. Tidak dalam keadaan riak. Hanya satu keperluan. Keperluan satu. Jadi, kamu bukan di kategori orang yang berdosa lagi. Astagfirullah. Kecuali kamu membuat loan lagi kedua. Loan lagi ketiga. Loan lagi keempat. Kamu menghimpungkan hutang kamu riba tadi. Betul lah kamu ni orang yang menghimpungkan riba. Tapi ceritanya sekarang, kamu beli satu aja. Kenderaan pun satu aja. Tak nak beli cash, tak mampu, lepas tu buat loan. Jadi, kamu di kategori bukan berdosa lagi. Jangan cepat-cepat menjatuhkan hukuman ke orang ya. Salah ya. Tak ada ahli neraka macam tu ya. Saya dah raung dah. Umat Nabi Muhammad sampai 40 aja lorong dia. Jangan cepat-cepat menjatuhkan hukuman macam tu. Saya juga sudah meraung di masyar. Selama masyar Allah. Selama 1 jam lebih. Dan keadaan malaikat sudah, orang yang kawasan riba menghimpungkan riba tadi, dia memanglah keadaan dia agak tidak munasabah. Dengan kembung, segala kembungnya, badan-badan dia dah sekalipun. Memanglah sebab dia menghimpungkan riba. Tetapi orang yang ada satu saja keperluan, kereta pun ada satu saja, mereka okey saja. Jangan duk main tunding ke orang macam tu. Jangan tunding macam tu. Relax, bertenang. Dia tidak menghimpungkan, dia cuma satu saja. Rumah satu, kenderaan satu. Satu saja untuk keperluan. Dia bukan menghimpungkan. Faham tak? Okey. Itu riba. Okey. Yang seterusnya, pergelutan semalam saya tengok golongan. Golongan itulah, golongan inilah. Siapa yang menciptakan golongan-golongan ni? Okey, orang kata ahli zikir. Dengar baik-baik ya. Nabi Ibrahim alaihi salam di tingkat 6 di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, masih lagi dalam keadaan menangis teresak-esak, memohon simpati, memohon belah kasihan. Dengan apa?
Dengan memuji Allah lah. Dengan memuji Allah. Dengan memuji Allah, meminta-minta lagi. Ni, anak cucu dia dekat bawah ni. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Di hadapan syurga Allah Subhanahu Wa Taala sedang sujud. Memuji lagi, memuji. Bukan sujud tu saja sujud. Sujud tu dengan berzikir. Subhanallah. Subhanallah. Merayu lagi. Merayu lagi untuk umat dia. Begitu juga Nabi Ibrahim. Di tingkat 6. Di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tangisan. Dalam tangisan, basah janggut dia, memohon lagi dengan Allah, memuji lagi ke atas anak cucu dia. Di dalam ni, kita sekarang ni masih lagi memuji. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memohon kepada orang yang suka berzikir, kepada orang yang tidak suka berzikir. Mu jangan judge orang yang suka berzikir. Tak kira lah dia berzikir waktu apa sekalipun. Termasuklah Nabi Idris alaihi salam. Walaupun dia dalam keadaan melihat potret saya semasa saya ditunjuki, saya naik ke tangga. Dia walaupun keadaan masih senyum, tapi dia memegang gambar tu muka saya. Dia pun dalam keadaan terketar, memohon lagi dalam memuji Allah, minta pengampunan. Jadi jangan cepat menghukum ya. Jangan cepat menghukum orang yang memuji Allah, orang yang kerap memuji Allah. Kita ni sama saja atas muka bumi, tak kira lah mu pangkat apa pun atas muka bumi, sama saja. Apa yang kita nak bawa ni, kita kena kenal dulu Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu mati pun kita tak sesat lah. Kita boleh kenal. Nampak tak? Nampak? Ya? Soalan. Okey, saya nak bagi tahu fitnah ya. Saya panggil fitnah. Saya panggil fitnah. Fitnah ini dengan doa Nabi Isa alaihi salam, dengan doa mukjizat Nabi Isa alaihi salam, Allah angkatkan balik fitnah ini. Tak kiralah benda apa yang membuatkan kekeliruan kita hari ini, dengan doa mukjizat dari Nabi Isa alaihi salam sahaja. Jadi jangan cepat-cepat duk campur gaul, membuatkan sesuatu hukum yang kamu sendiri tidak jelas. Ya, sesuatu hukum yang kamu sendiri tidak jelas, tidak faham, tidak reti. Jangan mu kutip entah celah mana, mu gubalkan celah mana, mu pun cop. Mu akan dipertanggungjawab. Nak jadi golongan berdiri ribuan tahun di Masya Allah dalam keadaan susah payah, mu tanggunglah akibat dia nanti. Ya, saya sudah melihat keadaan kamu. Sebab tu saya tekankan di sini. Saya disapa dengan panggilan Sitah Ainur ataupun Sitah An-Nur. Saya disapa dengan panggilan itu. Jadi saya nak bercerita dekat sini benda yang nyata saja saya melihat. Saya sedih. Saya sedih. Perjalanan mimpi saya diperkatik-katikkan. Mu tak yakin. Mu cari tok guru. Demi Allah, mu cari tok guru. Mu jangan mudah melabel-labelkan orang. Mu label orang ni, mu label orang tu. Mu pun tak reti dirimu sendiri. Saya mungkin cakap ala-ala macam mami sikit pasal saya ibu. Saya bukan ustazah. Dan lagi satu saya nak bagi tahu. Peperangan ini peperangan yang dahsyat. Dahsyat.
Sebab tu saya memohon maaf kepada yang berada di Sabah, Sarawak, Labuan, Brunei, Kalimantan. Begitu juga di Filipina. Dan termasuk di Indonesia. Separuh daripada Indonesia. Perkataan yang paling tepat, 65% daripada tanah Indonesia adalah hancur lebur. Begitu juga dengan Thailand. Di tengah-tengah itu mereka dibantai dengan bom yang amat besar hingga menggelembung ke atas. Dan saya amat terasa kerana di situ ada kaum Melayu juga. Dan kita juga dibantai dengan teruk di negeri Johor, sedikit di negeri Pahang, banyak di negeri Terengganu, Kelantan, dan hampir total lumpuh di Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor. Lumpuh. Dugaan yang kita akan hadapi ini teruk. Sebab tu saya bagi perkabaran ini supaya bersedia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kata cari tok guru, cari orang alim. Bukannya saya meminta benda yang bukan-bukan. Saya nak cakap pun sebab bergetar dada saya ni. Nuklear sepatutnya jatuh ke tanah air kita. Tetapi ditembak jatuh oleh Pakistan, jatuh ke Thailand. Yang melancarkan nuklear itu dari China. Ini dari perjalanan mimpi yang terakhir saya. Macam mana kita nak buat perjalanan nanti, itu juga takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak membuat apa-apa gerakan. Saya juga tidak membuat apa-apa persatuan. Saya juga tidak membuat grup. Saya tidak mengutip dana. Saya bukan tok bomoh, tok scan, ataupun tok minta sedekah. Tidak. Saya tidak buat perkara benda yang tak masuk akal. Saya orang biasa. Saya nak menyampaikan ini supaya jelas, terang. Kita ni nak pergi kepada pencipta kita dah. Maha pencipta kita. Sebab tu saya kata cari tok guru supaya kita hidup dalam keadaan tenang. Bukannya saya suruh yang bukan-bukan. Okey. Tempat yang saya kata kawasan yang tidak terkena bom. Saya sudah tunjuk dalam bulatan kan. Dekat situ memang tidak ada terkena bom. Tetapi di situ dibantai dengan gempa-gempa. Gempa. Jadi duduklah kat situ lama sikit. Jika dah sampai kat sana, duduk kat situ lama sikit. Yang telah saya ceritakan. Sebab kat situ okey, tak ada orang baling bom. Tak ada orang baling bom. Tempat yang saya dah tunjuk ya, saya dah buat bulat dah 2-3 hari lepas, 2 semalam kemarin ke apa. Saya sudah bagi tahu dengan jelas dah. Duduk kat situ. Dan saya nak juga bagi tahu mereka bukan hantar bom biasa dekat kita ya. Mereka hantar bom yang boleh mematikan kita. Racun kot. Macam tu. Ya. Okey. Saya kata saya tunjuk tempat semalam kan. Sekarang saya berterus terang lah. Dah ramai sangat yang mesej saya. Tak tahu. Saya tak balas pun. Beratus-ratus saya tak balas. Banyak sangat. Saya sebenarnya mati di atas gunung berbatu yang tinggi. Setelah saya mati di atas gunung berbatu yang tinggi, Allah goncangkan bumi ini. Maka apa yang ada automatik atas muka bumi ini, api ke air ke, tak ada.
yang automatik. Tak ada. Jadi masa tu pakai manual. Orang tanya berapa lama peperangan ini. Saya tidak bagi tahu dalam live kerana saya rasa tak penting. Dan tak ada siapa pun nak marah kat saya masa tu. Tapi oleh kerana dah bertanya bertubi-tubi, saya jawablah dengan jujur. Masa peperangan itu, saya pergi ke Mekah 3 kali. Saya pergi ke Mekah 3 kali. Tempat yang saya sebelum saya meninggal tu, saya pergi meraung ke Mekah dan juga pergi meraung ke Palestin 3 kali. Berpusing-pusing. Akhirnya duduk kat tengah. Bukan meraung ya, berperang. Pakai apa? Allahu a'lam. Pakai apa? Allahu a'lam. Kerana saya ni orang biasa. Cicak pun belum pernah saya bunuh. Sah ke lipas. Jadi Allahu a'lam. Itu semua kerja Allah, bukan kerja saya. Saya menyampaikan sahaja. Soalan? Soalan? Ada yang tanya saya nak jadi tukang masak lah, saya nak jadi tu lah, saya nak jadi ni lah. Nak cerita bahagian. Macam ni, apabila kita dibantai bom, kita terpinga-pinga. Otak kita tak boleh nak jelas. Dengungan dia tu tak jelas. Mata jadi kelabur asap. Jadi saya tak boleh nak bagi gambaran, okey kamu buat ni, okey kamu buat ni, tak boleh. Saya sendiri pun tak jelas. Allah menggambarkan kepada saya, setelah kematian anak-anak saya, selepas keluar dari Semenanjung, dengan bom yang besar, sejauh lebih 7 kilometer, mati semua masa tu, termasuk anak-anak saya. Semasa peperangan atas kita dan lain-lain di bahagian Asia ini dan Asia Arab di sebelah sana pun berperang juga. Jadi Turki dengan Iran dan juga di sebelah Afrika dibantu oleh Rusia, mereka dalam sekutu yang sama. Siapa yang menyerang mereka? Yang sekutu lawan mereka lah. Contoh Arab Saudi, Amerika, dan sekutu dia, Zionis. Banyak lagi lah yang tolong-tolongnya. Brunei hancur lebur. Sabah hancur. Jika tak hancur pun, dia bagi bom beracun. Kena lari juga. Okey, setelah kematian saya di atas gunung berbatu yang tinggi, setelah kematian saya, akan ada tempoh gunung, gempa bumi besar, terus gempa bumi ya. Saya mati je terus, Allah hempaskan bumi ni. Hempaskan. Bangunan yang melebihi pokok kelapa yang saya panjat, Allah runtuhkan semua. Kata rumah lah lebih tinggi daripada pohon kelapa yang saya panjat kecil-kecil dulu. Runtuh. Itu janji Allah dalam mimpi saya. Runtuh. Selepas runtuh apa ada? Ada dukhan. Selepas ada dukhan, time ke bulu. Kehausan. Lapar sangat. Lepas tu, Dajjal. Masa tu ada Imam Mahdi tak? Sudah ada Imam Mahdi. Sudah ada Imam Mahdi masa itu. Macam mana nak pergi kepada Imam Mahdi? 200 km dari tempat tangan saya meninggal ke atas. Tangan kanan saya meninggal ke atas. Itulah ada saudara
satu galau dengan saya daripada Saidina Hasan bin Saidina Ali ke atas. Saya dah bagi tahu saya meninggal kat mana? Di atas gunung. Saya dah bagi tahu Ingat baik-baik. Kita sudah di akhir dah ni. Jangan guna perkataan takut ya. Pergi cari Tok Guru. Jangan guna perkataan takut. Cari Tok Guru. Cari kita. Kita sembah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Cari Tok Guru. Jangan guna emosi. Jangan guna emosi. Kita orang Islam. Kita kena redha. Kita mati, insya-Allah kita mati syahid. Okey, bila kita akan berperang, okey. Clue dia perangai anak saya sekarang dan perwatakan dia sekarang. Perangai dia sekarang yang manja tu dengan perwatakan dia. Itu Allah gambarkan. Dia sudah pun meninggal di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala di tingkat 6. Saat dia merajuk dan Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil dia supaya duduk atas riba. Dan sikap dia memang perangai macam itulah sekarang. Dan satu lagi, perbualan antara saya dengan abang saya di dalam perjalanan mimpi. Abang saya cakap, ingat tak anak aku? Anak aku tu tak tahulah merangkak kat mana-mana. Baru belajar bangun jatuh, bangun jatuh, bangun jatuh. 2 clue dekat situ. Saya seperti nama di Facebook saya itulah. Saya perjalanan mimpi yang terakhir. Saya disapa dengan panggilan Sita Ainur ataupun Sita An-Nur. Saya tak pandai nak mengarut, nak merapu ya. Saya tak pandai. Masa nak tanya tu, tanya elok-elok. Sebab saya pun cepat marah juga. Saya mami. Saya mami. Tapi saya tak marah sampai hati. Marah macam anak-anak saya lah. Ada sayang dia tu ada. Okey. Apa lagi? Jangan bergaduh Jangan bergaduh. Cari Tok Guru. Saya kata cari Tok Guru. Cari orang alim. Orang alim yang tak ada pangkat dalam Malaysia ni. Ada ramai. Ada ramai lagi. InsyaAllah mereka akan tolong. Ya, salam dari Australia. Apa yang saya sampaikan ni pegang elok-elok. Sekarang nak tanya-tanya tulis. Saya baca ni. Tanya lagi. Okey, Pakistan memang 100% menolong kita. 100% Pakistan. Rusia, dia menyerang dua. Iaitu kuasa besar dia serang. Negara dia. China dengan Amerika. Dia pecahkan. Okey. Orang berkaitan dengan prepare makanan dia. Macam ni. Kita sebenarnya masa serangan bom ke atas negara kita, kita banyak makanan. Tak ada kurang makanan pun. Banyak makanan. Banyak kat kedai makanan, kita pun ada duit juga. Bukan di kategori tak ada duit. Jadi jangan terlalu fokus pada makanan lah ya. Fokus kepada mengenal diri dulu. Sebab kita bukan duduk di negara yang tak ada makanan.
Kita penuh dengan makanan ni dalam Malaysia. Jangan terlalu fokus sangat. Masa tu, masa bom tu, ambil lah apa yang ada kat dapur. Jangan terlalu fokus. Tu bersedia tu. Itu biarlah 1 hingga 8 tu bersedia. Dan memang tugas dia dah 1 hingga 8. Di atas sirat Allah 1 hingga 8. Dia bersedia ke tak bersedia ke bukan urusan saya. Urusan Allah. Macam mana kita nak pergi kepada kumpulan ini? Mereka banyak kan berada di Malaysia. Sekiranya orang dari Filipina tanya, bolehlah saya jawab. Sekiranya orang dalam Malaysia sendiri tanya, macam mana saya nak pergi kepada nama-nama yang saya sebut tu? Tak logik lah. Tak logik lah. Sekiranya dari Papua katanya, saya nak masa berperang nanti, saya nak ikut macam mana orang Islam. Bolehlah saya bagi tahu. Jika dah duduk di Semenanjung, masih nak tanya lagi. Di Selangor ni ada seorang yang duduk belakang saya yang pertama. Nombor 2 ada di Brunei seorang. Nombor 3 ada di Terengganu. Nombor 4 ada di Chechnya tu. Nombor 5 ada di Johor. Nombor 6 ada di mana tak tahu. Nombor 7 ada di Kelantan. Nombor 8 ada di Terengganu. Jadi kalau tanya lagi macam mana saya nak pergi pada mereka, kan tak nampak kan? Jangan macam tu. Dalam Malaysia kot. Apabila berlaku huru-hara, kita akan cari mereka lah. Mereka je yang tersisa. Dan Allah kata macam tu dalam mimpi saya. Dah huru-hara. Musuh kita. Kita tidak buat musuh dengan orang. Orang yang datang serang kita. Sebab tu menggunakan slogan tipuan emas. Berapa lama? Lama ya? Lama. Lama. Masa dia lama. Tak tahu berapa tahun. Lama. Saya pun, selepas kematian saya di pertengahan keluar dari Semenanjung, masuk aja negara lain, anak saya meninggal, saya dah tak pakai kenderaan dah, pakai kaki. Jadi memang lama. Dan masa duduk di pergunungan tempat buka kemah, pergi 2-3 kali pergi ke Mekah, pergi ke Palestin, pergi ke Mekah, pergi ke Palestin, pakai kaki. Sekarang kalau pakai kaki nak beli nasi kat kedai depan pun saya tak sanggup. Tak tahulah. Itu kerja Allah. Sebab tu kena cari tok guru. Cari tok guru. Tak cari terguru masalah lah. Saya pun tak boleh nak buat apa lah. Duduk dekat-dekat pun, saya bukan ustazah. Tanya borak biasa boleh lah. Negara lain, walaupun mereka tak nampak perang, tapi mereka huru-hara. Tak selamat duduk tempat mereka. Kecuali memang kamu ketua kat sana. Tak selamat. Sebab tu kita kena ikut panglima. Mereka bersedia ke tak bersedia ke? Itu hal dia dengan Allah, bukan hal saya. Selagi mereka ada, follow lah dia. Saya pun follow mereka juga. Saya tidak ada grup, tidak ada kumpulan, tidak ada apa-apa. Macam ni lah. Cuma saya ada satu perangai lah. Saya sayang ke kucing saya.
Soalan? Soalan? Tempat yang saya tak sebut, mereka bukan dibantai nuklear tapi dibantai dengan bom biasa. Mereka juga akan jadi huru hara. Saya cerita ni dari perjalanan mimpi yang terakhir saya. Okey, Dajjal keluar, saya sudah pun meninggal. Saya sudah pun meninggal. Begitu juga apabila ada gempa bumi besar tu, itu kamu kena tahulah. Itu bermakna saya sudah pun meninggal. Jika masa tu tak ada bersama dengan saya ataupun buat serangan ke tempat lain, itu bermaksud saya sudah pun meninggal dunia di atas gunung berbatu yang tinggi berserta ke-88 orang, termasuk 9, termasuk 10 yang telah saya sebut nama mereka, dan ramai orang yang sudah tahu. Mereka semua meninggal dunia. Syahid Allah. Saya tak boleh nak cerita ya. Sekarang mereka satu tim. Nanti mereka dalam perjalanan mimpi yang terakhir, mereka berperang. Saya tak boleh nak bagi huraian. Saya tak tahu masalah pergolakan dalam main dia. Saya tengok dalam perjalanan mimpi, saya tengok dari mana dilancarkannya, dari negara mana. Masa-masa buka di pergunungan itu, di bawah kepimpinan nombor 6, ada 2 pemegang panggi besar, wanita, dan grup dia, kumpulan ni besar. Dia patah balik ke Semenanjung Malaysia. Dia patah balik tu dalam keadaan yang agak lama. Lepas tu dia patah balik ke tempat yang kemah kita, dan saya pun tanya dia, kenapa lama sangat? Dia kata, Kak, kita patah balik lama sangat kerana kami tanam-tanam jenazah yang bergelimpangan. Dekat Malaysia yang mana tak hidup, semua mati. Tak ada orang selamat. Yang mana tak ikut tu, mereka patah balik. Patah balik kerana mereka rindu kicap. Mereka rindu cencaluk ke dalam botol-botol lah. Mereka rindu, jadi mereka nak balik tengok sisa makanan tu. Dan apabila mereka balik, mereka tak jumpa manusia hidup. Kecuali jenazah-jenazah yang dah ada tinggal tulang lah. Dah mati semua. Tak ada yang hidup. Di Semenanjung, di pesisiran yang dia jalan tadi, tak ada orang hidup. Semua dah mati. Kenapa mati? Mereka kena gas beracun kot. Dah terlampau banyak sangat kan bom. Nombor 10, Ustaz Abdul Somad, Indonesia. Ya, yang mana tak ikut tu, di bawah nombor 6, di bawah Panglima nombor 6, perempuan, mereka patah balik. Apabila mereka patah balik, tak jumpa orang hidup, semua mati. Kena gas beracun ke apa, tak tahu. Mereka dah ada yang tinggal tulang sebab dah bertahun dah kami tinggal. Tapi tempat kami masih berperang ya. Yang kami kawasan di sana, kemah tu masih berperang. Ada saja musuh di Palestin, serang. Ada saja musuh di Arab, di Mekah, serang.
Ni kawasan ni semua yang kita lalu. Masa kita keluar ramai-ramai, pertahanan kita dah pecah. Masa kita keluar, masa tu nuklear dah jatuh. Di Thailand. Dah banyak negara dah jatuh. Kita keluar. Kita jalan. Dan anak saya pun kena bom. Di pertengahan jalan. Nombor 6, Ustaz Zakir Naik. Nombor 9, Ustaz Wadi Anwar. Nombor 1, Putera Mahkota di Selangor. Nombor 2, Putera Mahkota Brunei. Nombor 3, Sultan Mizan. Nombor 4, Presiden Chechnya. Nombor 5, Sultan Ibrahim. Nombor 6, Ustaz Zakir Naik. Nombor 7, Sultan Muhammad. Nombor 8, Abdul Jamaluddin Abdul Jallah. Nombor 9, Ustaz Wadi Anwar. Nombor 10, Ustaz Abdul Samad. Saya boleh ingat sampai 400. Mereka ni orang kuat-kuat. Bukan kuat lah. Ni kuat. Saya cakap, saya keluar air mata. Saya cakap, saya keluar air mata. Masa nak tunding, nak kata dekat saya tu, biar air mata kamu keluar dulu. Seperti saya ni, baru kamu tunding. Jangan mudah nak bercakap. Kamu bercakap dengan saya disapa dengan panggilan Sitah Ainur. Berani mu, ha? Berani. Bukan 400 orang ya yang mengikuti keluar mencari Imam Mahdi. Bukan 400 orang. Sebanyak semasa saya pagi nak menghantar anak saya dan anak saya balik ke sekolah. Masa itu contoh pukul 7, anak saya keluar sekolah pukul 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 jam. 5 jam masa akhirat. Masa akhirat, bukan masa dunia. Masa akhirat. 5 jam ni masa akhirat. Kalau 1 jam bersamaan 100 tahun. Bermakna sepanjang dia yang mengikuti saya tu sejauh 100 tahun. Lepas tu kamu pun tanya, macam mana nanti? Saya bercakap ni daripada perjalanan mimpi yang terakhir. Tak payah munafik sangatlah tanya kat sini. Tak payah munafik sangat. Ratus tu yang boleh saya ingat jelas sampai sekarang muka mereka. Bukan 400 orang. Dan ramai lagi. Tulis. Tanya. Ni nama apa ni? Alwi Al-Bakani. Mu ni cakap elok-elok sikit. Kata orang macam tu sesat lah. Mu tak sesat ke? Mu cakap elok-elok sikit. Mu ni kalau cakap macam tu, mu boleh cakap ke depan Allah Ta'ala nanti. Dia tu sesat. Boleh ke? Ha? Mu jangan cakap macam tu lah. Mu keluar daripada wall aku ni. Aku tak suka orang perangai macam ni. Jangan duk cakap macam tu ah. Cakap elok-elok sikit. Dia masuk syurga tingkat 5. Untuk pengetahuanmu. Dia masuk syurga di tingkat 5. Di tingkat 5, ramai lagi yang masuk syurga di tingkat 5. Kecuali nombor 1 yang belakang saya. Di tingkat 6. Dia sampai je tingkat 6, dah ada bidadari. Tunggu dia 6 orang. Dia terus berlari masuk tanpa toleh-toleh kiri kanan. Sebelah belakang.
Saya tengok klip macam tu. Saya tengok dia. Klip. Laju. 6 orang tunggu dia. Jangan bercakap macam tu Saya kalau saya berdepan dia, saya tak angkat mata tau. Kerana apa? Allah sudah angkat darjat dia dalam mimpi saya. Demi Allah saya cakap. Saya ni nak bagi tahu kamu, mu yang suka cakap-cakap macam ni, aku nak cakap. Allah ni, yang pertama dia ciptakan kalimah dia. Melalui kalimah dia, dia ciptakan arash dia. Kalau Zakir Naik pun boleh faham benda macam ni, mu kata dia sesat. Mu tanggunglah di Masya Allah. Jangan nak mengarut, Saya sudah bagi tahu, sudah lama. Jika tak yakin dengan mimpi saya ni, tak payah nak bersoal jawab dengan saya. Tak payah nak bersoal jawab. Tak yakin, tak payah nak bersoal jawab. Sebab apa? Bukan kerja saya nak bersoal jawab dengan munafik. Bukan kerja saya untuk bersoal jawab dengan munafik. Ataupun bukan kerja saya untuk bersoal jawab kafir yang memberi tentangan. Kalau mu mari depan aku, mu nak belajar, aku boleh ajar. Tapi kalau mu mari depan aku nak bersoal, tak payah. Sekarang ni masa dia atas muka bumi ni, jika mu duduk bahagian AA lah, jika mu duduk bahagian BB lah, tak ada selindung-selindung main tapis-tapis nak cakap kias-kias, nak cakap macam ni. Tak ada. Islam lah. Tak ada. Mu cakap Islam, tapi anak bini mu tu telanjang. Tak ada gunanya, tak ada maknanya sekarang. Dah bergegar-gegar dah dunia sekarang, masih lagi mu nak cakap. Mu ni apa benda ni mu ni? Aku yang orang biasa ni boleh fikir. Mu tak boleh fikir, mu tak payah cakap lah. Tak payah nak bersoal. Mu tak yakin, mu tak payah nak bersoal. Tak payah nak kata ke orang, tak payah. Bukan kerja saya. Bukan kerja saya. Tak payah rasa nak besar kepala, nak cakap, tak payah. Saya sudah cakap terus terang hari tu dengan penggunaan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cakap terus terang. Saya tak setuju hal ni. Jadi saya upkan satu cerita kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menentang Namrud. Siapa aja? Malaikat pengiring aja. Dengan baik-baik. Mu tak tahu sejarah. Orang Arab dulu guna perkataan Allah tu. Mu tak tahu sejarah dia. Mu jangan masuk ke tanah Melayu. Mu cakap benda yang benda macam ni. Boleh pakai. Ni boleh pakai. Mu jangan. Zaman sekarang ni, bumi bergegar, berdetang-detung. Gempa di mana-mana. Mu tak reti lagi ke? Nak cakap lagi berpusing-pusing, berlikak-likuk ni lidah mu tu. Tak payah. Benda tak boleh kita cakap dengan jelas. Tak boleh. Nak letak di patung. Nak letak di berhala. Nama Allah. Mana boleh? Okey. Saya bukan nak bagi ceramah. Saya bukan ustazah.
Saya dekat sini menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir saya. Sama ada nak bersedia ataupun tidak, terpulanglah kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kepada diri dia. Saya nak bagi tahu dekat sini, yang pertama daripada perjalanan mimpi yang terakhir saya. Macam mana. Jangan nak tunjuk besar kepala dengan saya, ya. Jangan tunjuk besar kepala dengan saya. Okey, saya nak bagi tahu, ya. Bulan 7 atau bulan 8 ni ada gerakan daripada ahli politik dan juga ustaz yang banyak follower. Dan saya nasihatkan tak payahlah datang ke sini, pergi ke arah ke Pantai Timur ke mana-mana ke, selatan ke. Tak payah bercampur dengan ahli politik. Sebab anda bukan nak apa-apa pun. Kerana ada 2-3 orang sultan dalam Malaysia ni masih lagi berpihak kepada kita dalam isu-isu yang sensitif. Kita sokonglah dia. Kita sokong dia. Zaman sekarang ni kita tak cakap atas batas dah. Kita cakap ni geduk grup A ataupun grup B. Tak ada. Tak ada main lengkap-lengkap kerana politik ke, kerana pangkat ke, tak ada. Kita ni bumi dah bergegar-gegar. Takkan tak rasa lagi. Saya tak boleh nak masuk campur orang yang terlalu suka sangat dengan duniawi. Saya tak boleh masuk campur. Jadi orang yang terlalu suka dengan duniawi, orang yang terlalu kata bangga sangat dengan ilmu yang ada pada diri dia tu, tak payahlah geng dengan saya. Saya tak minta pertolongan kamu pun. Saya minta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kamu nak mendegah saya ni, kenapa? Saya nak tanya kamu. Saya ni nak menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir saya. Yang kamu nak tegah-tegah saya ni kenapa? Apa hak kamu? Saya ni cakap dekat wall saya. Saya tak bercakap dekat wall kamu. Nampak tak masalah dalam jiwa kamu sendiri? Hati kamu sendiri? Okey, dekat Perak, dia ada juga kena bom, tapi tidak keseluruhan. Dan dia agak okey lah, sebab dia berbukit-bukit juga kan. Begitu juga dengan Kedah. Kawasan berbukit-bukit juga. Penang tu bergolak, ya. Nanti Penang tu bergolak. Dia apabila serangan ke atas Sabah dengan slogan tipuan emas, Indonesia akan masuk campur nanti. Apabila masuk campur, India tak puas hati. India balik bom dekat sana. Negara India. Okey, Kelantan berhadapan. Pesisiran pantai dan tengah dia, bandar dia, kena bom. Melaka pun kena bom juga. Teruk jugalah, Melaka tu kecil aja. Teruk juga. Singapura, negara dia bomnya tak ada, tapi huru-hara teruk. Negeri Sembilan, sebelah sini ya, sebelah Selangor ni. Dia macam ni ya, dia tak mengikuti kami mencari Imam Mahdi nanti, tak ada yang selamat. Tak ada. Dalam perjalanan mimpi yang terakhir, tak ada siapa hidup. Jadi masa keluar tadi, diarahkan oleh Panglima, kena keluar juga. Yang tak nak keluar terpulanglah. Memang ramai juga yang tak keluar. Tapi memang
Semasa di bawah kepimpinan Ustaz Zakir Naik memang tidak ada siapa pun. Yang pemegang panji dia, wanita. Dia bawa sekumpulan dia ramai. Okey. Tak apalah yang tak nak ambil daripada perjalanan mimpi yang terakhir saya ni. Tak boleh terima ke, tak masuk akal ke, tak apalah. Tak ada masalah. Saya tak boleh paksa. Saya tak boleh paksa. Saya tidak memaksa. Saya tidak memaksa. Okey. Apabila mereka bom dulu bahagian komunikasi ni. Memang kita agak terputus lah komunikasi. Siapa pakai line bumi? Line bumi. Line telefon bumi. InsyaAllah boleh lagi kot. Masa tu kalau kita boleh bergerak lagi dengan motor ataupun dengan kereta, kita bergeraklah dengan motor, dengan kereta kita. Jangan curi orang pula. Dia pun nak bergerak juga. Tapi sekiranya dah tak ada dah kenderaan kita, dah hancur ke apa, kita kena geraklah jalan kaki pun. Bas pun tak ada. Okey. Saya bukan nak bagi ceramah. Saya nak bagi tahu perjalanan mimpi yang terakhir. Rupa wajah Nabi. Okey, wajah Nabi, Nabi Adam alaihi salam handsome. Dia dicipta dari tanah. Jadi handsome. Handsome dia ada pada setiap anak cucu Nabi Adam sekarang yang ada di muka bumi ni. Kelebihan dia, kepintaran dia pun ada pada anak cucu dia di atas muka bumi ni. Nabi Idris warna koko. Koko bercahaya. Kulit bukan putih lah. Kulit coklat. Nabi Nuh muka Jawi. Bukan muka Arab. Muka Jawi. Nabi Nuh muka Jawi. Bukan muka Arab. Bukan muka Cina. Bukan muka Jepun. Muka Jawi. Kening dia cantik. Mata dia cantik. Hidung dia cantik. Bukan mancung macam Pakistan. Bukan. Macam orang Jawi. Macam biasa tu. Muka hidung mancung lelaki macam biasa. Kata kena muka Jawi, muka Melayu. Ni dalam Malaysia ni orang panggil orang Melayu kan. Muka Melayu. Muka macam muka orang Jawi. Okey. Nabi Musa. Setbang dia di sini. Sampai sini putih. Tak panjang. Pendek aja. Pendek. Dia punya ni. Apa nama? Janggut dia. Dari sini. Sampai sini. Nabi Musa muka Jawa. Kulit cerah. Muka Jawa. Kalau dia bercakap macam ni dengan arwah abah saya. Dia bercakap macam ni. Abah saya risau kepada saya. Dia dalam perjalanan mimpi yang terakhir. Dia pun cakap macam ni. Itu pun cucu aku juga. Saya sudah diperlihat wajah Nabi. 25 Nabi dan Rasul. Di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sulaiman. Ada orang kata Nabi Sulaiman. Kan? Kita biasa dengar perkataan itu. Nabi Sulaiman. Sebenarnya di syurga dipanggil dengan julukan Nabi Sulaiman. Sebab di bumi dulu dipanggil nama Nabi Sulaiman.
S-L-E-M-A-N. Sleman. Kalau orang kata Jawa ke? Tak tahu? Nabi Ibrahim macam orang apa? Afghanistan. Ada nampak Arab, ada nampak kacuk gitulah Nabi Ibrahim. Kulit lebih cerah lah daripada kita, tapi nak dibandingkan dengan Rasulullah, Rasulullah lebih putih lagi dari Nabi Ibrahim. Wajah seiras, cuma Rasulullah pipi dia merah. Baik, bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Baik, saya nak bagi tahu. Ramai orang pertikaikan saya jumpa dengan Rasulullah. Kenapa pertikaikan saya jumpa dengan Rasulullah? Macam-macam penghinaan yang saya dapat. Saya nak bagi tahu gigi Rasulullah jarang sikit ke depan. Bibir atas dengan bibir bawah sama tebal. Tidak lebar dan tidak kecil, sederhana. Pipi Rasulullah pipi merah. Berpipi merah. Hidung mancung. Macam orang Arab kita tengok tu, hidung mancung. Hidung mancung. Kening lurus cantik. Lurus cantik. Bulu mata lentik. Zarif. Zarif. Saya panggil Zarif kejap ya. Nak tunjuk bulu mata lentik. Saya ni bukan bulu mata lentik. Saya tak pakai makeup ni. Zarif. Nak? Ya. Bulu mata lentik. Tengok atas. Tengok atas. Bulu mata lentik. Okey. Tapak kaki Rasulullah. Tapak kaki Rasulullah rapat. Apabila dia pijak rapat. Bukan gelembung. Rapat. Tak rapat. Apabila pijak rapat. Apabila saya berdepan dengan Rasulullah, Rasulullah tinggi dia sejengkal dari saya. Sejengkal. Rambut Rasulullah paras bau. Ni. Paras bau. Ikal-ikal sikit. Janggut Rasulullah dari sini dada. Bercahaya janggut dia. Bukan muka sekali bercahaya. Tak apa, sudah. Dah tengok dah bulu mata. Dah tengok. Bulu mata, adik tengok ke atas. Ni, tengok atas. Dah. Kakak. Ketinggian Rasulullah apabila saya berdepan dengan dia sejengkal. Jadi kalau saya tengok Rasulullah macam ni. Sejengkal. Betul-betul. Tak ada sengit-sengit. Betul-betul. Rasulullah senyum, nampak gigi jarang sikit. Sikit. Nabi Sulaiman disapa dengan panggilan Nabi Sulaiman. Dekat bumi dipanggil Sulaiman. Saya diajar di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala 3 patah perkataan. 3. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah bagi kurniaan, alhamdulillah. Allah bagi dah izin dah saya sentuh bahu Rasulullah. Subhanallah. Allah murka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 3 ni saja. Subhanallah.
Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi, bawa lah 3 ni aja. Tak payahlah bawa panjang berjela-jela. Bawa ni aja. Kamu Muhammad Fazli Mak Yazid, sebab kamu tak kenal diri kamu, bertaubatlah. Taubat nasuha. Apabila kamu bertaubat nasuha, kamu kena redha. Apa yang Allah bagi kepadamu selama ni, mu kena redha. Mu kena ikhlas. Tahu? Lepas tu, mu solat lagi, solat sujud syukur. Lepas tu mu solat lagi, solat hajat. Mu nak apa dalam muka bumi ni sebelum mati? Lepas tu, mu ambil semayang sebelum tidur. Mu berzikir. Dalam perjalanan mu nak tidur tu, mu berzikir. Berzikirlah suka hatimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar ke? Atau Alhamdulillah, Alhamdulillah ke? Subhanallah, Subhanallah ke? Mu tidur dalam keadaan berzikir. Dalam perjalanan berzikir. InsyaAllah, Allah tukar mu jadi cahaya. Cahaya Muhammad. Nampak tak? Tak nampak. Cari Tok Guru. Cari Tok Guru yang tak ada pangkat dunia. Tok Guru yang nampak-nampak duduk kat sebelah tu, duduk cuci-cuci apa ke? Pergi siapa dia? Tok Guru yang zuhud, yang boleh buang tai cicak ke? Tu Tok Guru tu macam tu lah. Dia memang zuhud lah. Baju dia tak banyak. Baju dia sikit aja. Biasa Tok Guru ni baju dia sikit aja. Beberapa helai je. Arwah tok ayah saya dulu ada 3 helai je. Ya. Solat sunat taubat. Memaafkan. Ya. Jangan ada dendam dengan orang. Jangan main tunding-tunding orang. Saya ni boleh cakap jelas tau. Muka Rasulullah. Jangan main-main. Jangan main cakap-cakap macam ni. Ada ni, ada di hadapan mata saya je. Kan saya bagi tahu tadi 3 perkara saja. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Duduklah dalam perjalanan tu. Rasulullah senyum je dekat saya menampakkan gigi. Senyum saja. Dengan wajahnya bercahaya, dengan bajunya paling lawa. Dia pakai ni. Lawa bersinar, berkilat, lawa, bersih, cantik. Nanti masa huru-hara nanti, kena bom dia. Jangan duduk kat highway ya. Highway banyak kena bom. Okey, Imam Mahdi. Saya nak bagi tahu Imam Mahdi. Saya ditunjukkan sekilas lalu di atas sirat Allah Subhanahu Wa Taala. Semasa saya dalam ketakutan, malaikat pengiring suruh jalan. Saya kata takut-takut, kata malaikat tu. Dia tunjukkan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaramu tu masih lagi berperang. Mu ni orang jalan pun takut. Itu saya nak bagi tahu. Rambut dia paras bahu. Dia tidak hitam, tidak putih. Ketinggian dia setara dengan sahabat-sahabat dia. Dahi dia tidak panjang luas sampai ke botak ni, tak ada. Dahi dia panjang macam orang laki lah. Luas macam orang laki-laki standard biasa. Hidung bukan hidung tinggi macam Mak Saleh ke, macam Pakistan ke, bukan.
Hidup tinggi biasa. Okey, masa di atas arasy Allah, malaikat pun kata, nak tanya apa lagi? Saya bagi tahu ya. Imam Mahdi ni dia anak cucu dari Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali. Dia sudah berkeluarga. Dia juga belum pernah diberi apa-apa mimpi pun. Dia boleh bercakap bahasa Arab kampung. Kena solatlah 5 waktu. Masuk je azan. Solatlah. Semasa perjalanan kita nak keluar, kita solat ya. Kita solat. Masa huru-hara tu kita tetap solat. Kita berhenti juga beberapa kali dekat air terjun lah. Kita ambil air semayang. Kita ambil air wudu. Kita solat. Kita solat. Bukan kita tak solat. Kita solat. Budak-budak pun kita buat bubur, bagi makan apa semua. Saya tidak tahu Imam Mahdi dia bercakap bahasa apa. Tapi kalau dia boleh bercakap bahasa Arab kampung. Semasa kita nak keluar mencari Imam Mahdi sudah ada di antara kita. Dan dia tak tahu dia Imam Mahdi. Imam Mahdi ni dia ada kelompok dia, tapi dia ikut arahan panglima. Apa yang dibawa dari perjalanan itu? Bawa diri yang sudah mengenal Allah. Iaitu redha dengan ketentuan takdir Allah. Masa kita sudah tidak boleh dah nak tepis bom datang kepada tanah air kita. Memang kita dah tak ada apa-apa dah nak tepis masa tu. Kita kena ikut darat, serang melalui darat. Nabi apa lagi nak tahu? Nabi tu je lah saya boleh bagi tahu. Sebab mereka ada dialog untuk saya. Yang lain-lain tu. Okey, angkatan tentera lah, apalah nanti. Mereka ada mempertahankan tanah air kita. Tapi banyak yang dah meninggal. Ya, Selangor musnah. Selangor dalam keadaan musnah. Bom merata-rata. Terputus habis elektrik, air bergelap. Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya bergelap. Tak ada elektrik pun. Ramai orang perempuan ikut. Ramai. Ikut saja. Dan ramai juga perempuan gila. Kelantan pun teruk. Johor pun teruk. Saya tidak tahu apa maksud timbulan emas. Kena tanya pemerintah, dia tahu. Saya tidak buat ramalan
Saya bercakap di atas perjalanan mimpi yang terakhir. Cakap elok-elok sikit Cakap elok-elok sikit. Saya bercakap di atas perjalanan mimpi yang terakhir. Cuba mu fikir logik akal lah. Sekiranya saya ni nak mereka. Boleh fikir dengan otak lah apa yang saya cakap ni. Kedah okey juga. Sebab dia bergunung ganang juga. Ada kawasan dia. Tak adalah banyak sangat kena bom yang macam di Selangor dengan Kuala Lumpur ni. Putrajaya. Hospital pun mereka bom juga. Saya nasihatkan orang Sabah, Sarawak, Brunei, Labuan, Kalimantan. Apabila berlaku ni, keluarlah dari tempat tu. Bukan kata keseluruhan kena. Beracun. Dah banyak dah Dah banyak dah saya cakap ni. Pukul berapa ni? 11 lebih. Dia bukan guna perkataan tempat selamat. Apabila kita pertahanan kita pecah, kita kena ikut Panglima lah. Pergi mencari Imam Mahdi. Saya grup yang paling belakang sekali. Grup budak-budak yang tak ada mak ayah kena bom dah. Belakang sekali saya. Bom ni banyak, bukan sikit. Banyak. Terlampau banyak. Sampai kita punya pertahanan kita habis. Nak orang balik bom, kita tak boleh nak tembak jatuh dah bom tu. Habis. Sampai habis. Ada juga yang duduk dekat laut. Ada juga yang duduk dekat laut. Dia naik kapal ataupun bot lah mana-mana, dia orang duduk kat laut. Ada juga. Kita tak ada bom nuklear. Tapi kita dibantai bom-bom lain. Bom kita dari dasar laut ke arah kita. Mekah dengan Madinah pun berperang juga. Berperang teruk juga. Dan mana-mana Arab berdekatan dengan mereka berperang juga. Masa tu pakai teknologi lagi. Saya tak tahu kenapa FB saya dapat hari ni saya nak buka. Dah lama dah saya nak buka tak dapat. Okey, setakat ni sajalah saya rasa kerana dah tak ada soalan dah ni saya nak bagi tahu. Soalan pun dah tak ada. Saya tak pandai nak bagi ceramah. Saya bukan ustazah. Orang tak tanya saya tak boleh jawab. Orang tanya saya jawab. Adalah
Pergilah kepada Ustaz Wadi Anwar. Mereka ni kena respect Yang saya sebut ni, mereka Allah dah jamin duduk dalam syurga dah. Kena respect Jika di tingkat 5 tu, Rasulullah, apabila Allah ampunkan umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad, Rasulullah naik ke tingkat 5. Rasulullah jumpa dengan orang tingkat 5. Baru Rasulullah turun ke tingkat 6. Betapa mulianya tingkat 5. Tahu tingkat 4 siapa tingkat 4? Tahu tingkat 4? Tingkat 4 sahabat-sahabat Rasulullah yang memegang senjata manual. Tingkat 4. Bekalan dia, kita ni nak bagi tahu, kita banyak makanan. Bekalan dia mengenal diri. Cari tok guru. Kita kena cari tok guru. Itu dia bekalan dia sebenarnya, cari tok guru, berdampingan dengan tok guru. Jangan cari tok guru yang pelik-pelik. Orang tu tak betul lah, orang ni tak betul lah, salah tu tok guru macam tu salah. Cari tok guru yang tidak tunding-tunding orang. Okey lah tu tok guru macam tu. Orang politik yang duduk beratur ramai-ramai tu mereka masuk tingkat 7. Apabila dia duduk kat tingkat 7, dalam keadaan baju pakai compang-camping, taklah semua, tapi ada. Dia duduk kat tingkat 7. Dia akan menyusahkan saya nanti. Tak apalah, saya tak marah pun. Tingkat 1 lah paling tinggi. Tingkat 1. Apa tu kakak? Tingkat 1 paling tinggi. Yang ada pokok. Pokok cahaya. Perjalanan mimpi saya ni untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Yang mana Rasulullah mengaku itu umat aku. Yang Rasulullah tak mengaku itu umat aku, payahlah sikit. Sebab saya ni duk bercakap benda yang sama ni. Tingkat 7 tu dia tidak teruk. Dia tidak teruk. Dia ahli syurga juga. Tingkat 7 ni orang panggil hamparan hijau. Syurga di tingkat 7 ni orang panggil hamparan hijau. Dia hijau aja. Orang di tingkat 7 ni, apa sisa pahala yang kamu ada di dalam syurga itu? Contohlah, ini kamu mana nak ini kamu, ini tempat tinggal kamu. Maksudnya bukan istana lah. Bolehlah duduk atas bangku. Ni baju kamu apa semua. Bukan cerah sangat lah, tapi bolehlah pakai. Kamu duduklah kat sini. Macam tu lah. Itu je sisa yang kamu tinggal masa di dunia. Itu yang perbuatan kamu. Itulah kamu bawa. Itu orang panggil tingkat 7 lah tu. Nampak? Tingkat 7. Tak kira lah zaman duduk dekat bumi dulu mu kaya raya pun. Tapi dah dalam syurga, apa yang perbuatan kamu buat, itulah kamu dapat. Ni kamu duduk. Contoh kamu layak duduk atas kerusi aja.
Kamu duduklah kat kerusi. Kamu layak duduk dekat hamparan aja. Kamu duduklah kat hamparan. Atau kamu layak duduk kat mana? Jika tak bercahaya sangat, dia ahli syurga ni, dia kira cahaya, nur, cahaya. Jika cahaya tu terang benderang, berkilat, cantik, itu lajulah tu. Super lah tu. Jika cahaya pun, baju pun keluar compang-camping aja, baru keluar neraka. Tak berapa cahaya lah. Di tingkat 7, nak cahaya, malaikat ajar lah nanti. Panggillah Sitah Ainur, minta cahaya dengan dia sikit. Dia suka bersedekah ke apa ke. Panggillah Sitah Ainur. Jadi Sitah Ainur ni pun turunlah atas perintah Allah. Nampak tak? Macam tu lah. Okey. Ambillah yang mana boleh jadikan iktibar, pengajaran. Ambillah. Saya pun ada tugas juga ni. Fitnah, kekeliruan sekarang ni hanya doa dari Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa berada di tingkat 2. Nabi Isa alaihi salam berada di tingkat 2. Malaikat panggil dia Ruhul Kudus di tingkat 2. Di dalam syurga tingkat 2. Ada kawasan dia. Okey? Jelas? Saya buat lain kali dah. Facebook saya ni dah okey dah ni. Saya nampak okey. InsyaAllah saya buat lagi sekali. Tengok lain kali lah. Nanti panjang sangat kan. Boring juga nak tengok kan. InsyaAllah kita buat lagi sekali. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kita berjumpa di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum.